PRU15 Malaysia sudah memilih. Yang menang tak menang semua. Yang kalah pun tak kalah semua. Siapa bakal mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri? Debaran perkembangan pasca pilihan raya umum ke-15 dari pintu Istana Negara sehinggalah ke tangga Perdana Putra. Semuanya akan bawakan kepada anda bermula Ahad 20 November di saluran 501 astroawani.com dan semua platform media sosial Astro Awani. Baik, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Cynthia Eng dan saya ditemani saya Syafzan Johari dan seperti semalam, hari ini juga kita berdepan dengan kebuntuan politik sehingga sekarang, sehingga ke jam ini, minit ini, detik ini masih belum ada lagi sebarang keputusan yang konkret terhadap siapakah yang akan memimpin kerajaan Malaysia pasca PRU15. Begitupun kita ada beberapa perkembangan terkini yang akan menjadi latar belakang kepada perbincangan kita untuk jam ini sehinggalah membawa kepada malam nanti. Dan Cynthia ada banyak update. Ya, sekiranya kita boleh memainkan satu sidang media daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi susulan pertemuan beliau dengan Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Kita saksikan. Belum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya junjung kasih kerana tuanku tidak menghadap untuk menyampaikan pandangan tuanku bahawa perlu ada kesepakatan kerjasama semua pihak supaya kerajaan itu kukuh dan boleh tumpu perhatian menjaga kepentingan rakyat dan memulih ekonomi. Dan kerajaan yang ditubuhkan kelak insya-Allah harus mewakili semua pihak, semua kaum, semua wilayah. Jadi maknanya inklusif dalam arti kita sebenarnya. Jadi saya telah menjunjung kasih dan terima baik pandangan dan semangat kerajaan perpaduan yang kebetulan saya sebut juga semalam. Maka saya juga beri beberapa pandangan dan kita berilah masa sedikit untuk kami dan juga tentunya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan Tuanku untuk memutuskan secara muktamad. Could you please say that in English? Could you please say it in English? Not too good in English, but try. Your English is excellent. We've been summoned by the Agong and I express my profound gratitude for the opportunity given. His Highness began by expressing his desire to form a strong Commonwealth government that is more inclusive in terms of race or religion or region. That would be able to allow the government to focus on resolving the problems of the rakyat and to resuscitate our economy. And I, of course, expressed this gratitude to His Highness and said we'll do our best and would digest the advice and would wait for the final decision, which is of course the discretion of the Yang di-Pertuan Agong. Tak ada apa-apa keputusan lagi setakat ini. Timeline Datuk Seri. Ya, Datuk Seri kan. Menteri tak ada lagi sehingga bila? Ya. Menteri tak ada lagi. Sekarang ni ada kekosongan jawatan dan terbuka untuk permohonan. Tadi yang Tuan Agong kata I said they say is there an appointment a present Prime Minister. I said no, but it's open for application. No, there's no decision. Maklum tak bila yang diorang keputusan tu akan Kerana selalunya kita ni adalah secara hormat kita tidak bagi ketetapan mengarahkan, tidak, hanya kita minta
pertimbangan agung, kebijaksanaan dan ihsan Baginda untuk memutuskan sebaiknya. Tapi setakat ini nama siapakah yang dipersembahkan kepada Tuanku Agong? Setakat ini kalau bagi pihak kita, nama Anwar Ibrahim. Are you given time to build your majority? Is he giving you a time to build on your majority? Well, we have submitted. We can, of course, be open to improving the process. Given time, I think would secure the simple majority, as I have indicated earlier. Baik, terima kasih banyak. Ya. Nama yang telah dipersembahkan awal tadi pagi. Okey. Pardon? Is there a proposal to form a minority government? For now, there is no question about forming a minority government. Okay? But is there a timeline? No timeline because it's the sole discretion of the Agong, and I've said that I will accord him the full respects and the discretion, and would seek his advice and accept the decision. Okay, terima kasih banyak. Itukah yang diminta oleh Dan kerajaan perpaduan itu istilah yang saya gunakan semalam. Dan kebetulan Agong daripada bertahun-tahun yang lalu secara konsisten memohon supaya ada semangat perpaduan di kalangan rakyat. Termasuk tatkala Datuk Seri Ismail dilantik dan sebelumnya Tan Sri Muhyiddin. Tapi mereka tidak menjalankan. Lainlah kalau saya hormat dan patuh. Assalamualaikum. Seperti yang dirumuskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, belum ada sebarang keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong mengenai pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nampaknya rakyat masih perlu menunggu sehingga kita mendapat kenyataan rasmi daripada Istana Negara dan difahamkan juga rakan setugas Hafizi Rosli sudah bersedia di luar Istana Negara untuk memberikan perkongsian terkini di sana. Hafizi, kita pun telah mendengar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah yang akan dijangkakan seterusnya? Mungkinkah kita akan mendapat kenyataan daripada Istana Negara ataupun sidang media daripada Tan Sri Muhyiddin? Ya, sebentar tadi kita dah lihat sidang media daripada pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita juga telah mendengar antara input ataupun antara kenyataan yang diberikan adalah melihat kepada belum ada lagi sebarang keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai pembentukan kerajaan, begitu juga dengan mengenai Perdana Menteri ke-10 ataupun Perdana Menteri yang baru setakat ini. Itu penjelasan yang serba sedikit telah pun memberikan penjelasan kepada seluruh Malaysia bahawasanya pada hari ini tiada lagi pelantikan Perdana Menteri yang baru ataupun Perdana Menteri yang ke-10, dan juga sikit sebanyak telah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai keadaan terkini iaitu pembentukan kerajaan. Masih lagi belum dapat dibentuk kerajaan kerana tiadanya sokongan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat untuk membentuk kerajaan, iaitu dapat saya katakan sekitar 112 kursi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga antara input ataupun antara perkara yang turut diberikan penekanan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah melihat kepada perbincangan ataupun sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong tadi bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan antara perkara yang disentuh adalah Yang di-Pertuan Agong menitahkan perlu ada kesepakatan dan juga kerjasama semua pihak untuk membentuk kerajaan yang kukuh. Walaupun kami di pihak media kami bertanyakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adakah akan wujud kerajaan minoriti, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan tiada persoalan mengenai wujudnya kerajaan minoriti, dan katanya pada ketika ini juga untuk membentuk sebuah kerajaan ini tiada timeline yang telah ditetapkan. Jadi kedua pemimpin iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengikut pertimbangan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa
siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri ataupun yang akan membentuk kerajaan kelak bergantung kepada hasil rundingan antara parti-parti politik ini, sama ada mereka cukup majoriti ataupun tidak, itu akan dipersembahkan nanti. Dan juga antara input yang juga menarik juga untuk kita ikuti, kerana sebelum ini kita dah tahu semalam Perikatan Nasional telah pun memaklumkan bahawasanya mereka telah pun menyerahkan jumlah kerusi ataupun jumlah sokongan mereka kepada Istana Negara. Dan bagi Pakatan Harapan juga, mereka katanya telah pun menyerahkan jumlah sokongan mereka awal pagi tadi. Namun pastinya kita tak tahu sama ada yang mana pihak mempunyai 100 ataupun majoriti mudah dan sebagainya, kerana PN dakwa mereka mempunyai majoriti mudah 112 untuk membentuk kerajaan. Dan sekiranya dakwaan PN itu adalah benar, pastinya kita dapat melihat pembentukan kerajaan ataupun pelantikan Perdana Menteri. Tapi apa yang telah pun diperjelaskan oleh Istana Negara siang tadi ataupun tengah hari tadi, kita dapat saksikan yang dikatakan adalah melihat kepada tiada ahli Dewan Rakyat mendapat kepercayaan majoriti mudah. Sekaligus ia menidakkan kenyataan daripada Perikatan Nasional bahawasanya mereka mempunyai majoriti untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan susulan daripada itu, Istana Negara sebentar tadi juga ataupun tengah hari tadi telah pun memanggil kedua ketua gabungan parti politik ini, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewakili Perikatan Nasional dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mewakili Pakatan Harapan untuk menghadap baginda. Dan kita dapat saksikan juga sebentar tadi perbincangan ataupun sesi menghadap itu berjalan sekitar 1 jam lebih, dan kedua mereka dilihat tiba sekitar jam 4.05 minit dan juga 4.10 minit. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat keluar terlebih awal dulu, iaitu sekitar 5.10 petang, manakala Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat keluar sekitar 5.40 petang. Namun tadi kami sebenarnya tak sempat nak bertanyakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sama adakah pertemuan itu dijalankan secara serentak ataupun sesi menghadap itu dijalankan secara serentak ataupun tidak. Itu nanti kami akan dapatkan penjelasan daripada kedua individu itu. Buat masa sekarang saya kira itu saja, kerana dapat dilihat juga sedikit tenang di sini. Kemungkinan di sini tiada lagi pergerakan ahli politik ataupun pemimpin akan masuk menghadap dan sebagainya. Jadi rakan-rakan media juga nampaknya semua sudah pun beransur pulang. Jadi cuaca pun agak baik. Itu sajalah dapat saya bawakan dari perkarangan pintu 2 Istana Negara pada hari ini. Okey, dan kita juga dapat isyarat adanya kenyataan media yang bakal disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Visualnya sama ada sudah ada atau tidak, nanti kita akan diberitahu. Tapi sebelum itu, kita nak kenalkan dulu analis-analis, tamu-tamu kita di studio. Kita ada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang-Pawi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Melaya, dan juga Dr. Oh I Sun, Fellow Kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura. Selamat datang Dr. Awang dan juga Dr. Oh. Okey. Sekarang ini dalam hakikatnya ketika ini kita masih lagi berdepan dengan ketidaktentuan, kita tidak tahu yang mana satu, ya. Dan dalam keadaan seperti ini kita juga nak tengok, ya, pertama sekali kita nak faham apakah konvensyen-konvensyen yang sering digunakan oleh negara-negara demokrasi berparlimen seperti kita ini, dan juga kita juga nak meneliti, ya, mesej-mesej terutamanya yang bakal disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebentar tadi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tadi, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengatakan mengenai kerajaan yang beliau membayangkan sebuah kerajaan yang inklusif. Ada 3 R di situ, inklusif dari segi race, religion and region. Right? Dr. Awang memang membuat kajian mengenai antropologi masyarakat Malaysia, terutamanya inter-region, ya, antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Dalam hal konteks itu, apa perkara utama yang perlu dilakukan dalam mana-mana kerajaan pun yang akan ditubuhkan kelak? Okey, apapun kerajaan yang terbentuk kelak, ia tetap merupakan sebuah kerajaan idaman yang menyatukan semua pihak. Dan mana-mana Perdana Menteri yang akan dilantik adalah Perdana Menteri untuk kita semua. Bukan Perdana Menteri untuk PH, bukan Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional, tetapi Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, tanpa mengira agama, tanpa mengira wilayah kawasan. Jadi ini hakikat yang perlu diterima selepas kita berkempen. Selepas tempoh-tempoh berkempen, rakyat Malaysia selepas tempoh-tempoh jalan yang sukar pada hari keputusan calon, dan apapun kita kena menghormati keputusan rakyat. Ini merupakan suara rakyat, ini merupakan memorandum daripada rakyat untuk membuat perubahan dan memberikan keputusan yang mana perlu dijadikan parti yang
lebih tinggi kemenangan, mana blok parti yang terendah kemenangan. Dengan kata lain, apabila rakyat sudah bersuara, memberikan suara kepada blok parti tertentu yang mereka mahu, kita kena hormati. Kalau ikut convention, misalnya di UK, even di beberapa buah negara lain di Eropah, kita lihat convention yang biasa mereka lakukan ialah blok politik yang terbesar tersebut akan memainkan peranan, akan lebih aktif dan melakukan ataupun apabila memberitahu kepada Yang di-Pertuan Agong apapun di sana Queen, kita dapat tahu mereka akan diberikan ruang untuk mendapatkan rakan sesijik mereka untuk membentuk kabinet. Itu yang pertama. Maksudnya blok yang terbesar itu diberikan peluang untuk berunding dengan parti-parti yang lain, yang lebih rendah sebenarnya. Bukan parti yang lebih rendah berunding dengan parti-parti yang lebih besar. Ini satu yang jelas. Jadi ini ruang yang ada. Sekiranya mereka blok parti yang terbesar ini tidak mendapat barulah peranan blok parti yang kedua. Jadi kena ikut sistem proses yang teratur. Jangan pula melanggar konvensi yang sepatutnya dibuat dengan teratur, tertib agar tidak mengundang sekali lagi kedukaan daripada Yang di-Pertuan Agong misalnya. Yang itu ialah konvensinya. Tetapi kalau kita melihat kepada kenyataan daripada Istana Negara pada petang tadi, di mana Sri Paduka Baginda menyatakan pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau mendapati bahawa tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti untuk membentuk kerajaan. Itu situasinya sekarang. Dua perkara, siapakah Perdana Menteri dan bentuk kerajaan yang bakal dibentuk. Mungkin kita boleh pergi ke Dr. O dulu dari segi apakah yang perlu dilihat pada ketika ini. Kerana rakyat mungkin rasa sangat dah lama menunggu selepas pilihan raya, dah lebih daripada 48 jam dan masih very anxious. Okay? Mungkin Yang di-Pertuan Agong ingin melihat sebuah kerajaan yang ditubuhkan itu adalah sebuah kerajaan yang kukuh, yang boleh berlamaan ataupun long lasting. Pasal macam kebelakangan, kedua tahun yang kebelakangan ini adanya kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memang secara lamanya tidak dapat membuktikan bahawa kerajaan beliau dapat keyakinan majoriti di parlimen. Jadi mungkin Yang di-Pertuan Agong mesti melihatkan dan memastikan bahawa kerajaan ini akan lebih berlamaan dan betul-betul telah menikmati keyakinan majoriti parlimen. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Awang tadi, jika kita ikut Convention Westminster, jadi kerajaan coalition ataupun parti yang dapat plurality. Plurality itu yang terbanyak sekali kerusinya, tapi belum sampai tahap majority. Dia mesti dia seharusnya diberi peluang pertama untuk membentuk kerajaan. Tetapi mungkin Yang di-Pertuan Agong dia mahu beliau Baginda ingin sebuah kerajaan yang lebih boleh berlamaan, yang lebih stabil. Tapi kita perlu ingat kan, apabila dua blok politik, satu Barisan Nasional, yang kedua GPS, mereka serahkan kepada kebijaksanaan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan. Dengan kata lain, Yang di-Pertuan Agong sudah memiliki 53 kerusi untuk apa yang Baginda boleh titahkan, beri perkenan kepada mana-mana pihak yang Baginda yakin boleh memimpin negara ini dengan lebih baik lagi. Maknanya sekiranya apa yang kita faham sekarang 53 ini sudah menjadi kad kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diserahkan mana-mana yang dia rasa nanti yang Baginda yakin. Jadi ini juga satu poin yang menarik untuk kita lihat. Okey, saya nak tanyakan mengenai sekiranya masih lagi ada kebuntuan dalam hal ini. Ya, kalau mana-mana selalunya saya pernah baca di mana kalau ada kerajaan unity seperti ini, coalition government seperti ini, kena ada juga coalition agreement. Sekiranya tak ada lagi kata-kata yang
persamaan ini, agreement seperti coalition agreement ini, bolehkah kita buat semula rundingan? Ada lagi satu kemungkinan, iaitu mungkin kedua-dua pihak tersebut belum mendapati majoriti dalam parlimen, tetapi umpamanya BN yang mengatakan mereka mahu menjadi pembangkang, kan, mereka tidak mahu menyertai apa-apa coalition government, mereka boleh membalas budi PH bagi kebelakangan 1 tahun itu, iaitu menandatangani satu yang dipanggil Confidence and Supply Agreement ataupun CSA, iaitu saya tidak sertai kerajaan ini, tetapi saya akan beri sokongan di dalam parlimen untuk membolehkan satu majoriti untuk membentuk kerajaan. Doktor, kita ada breaking news. Ini merupakan kenyataan dari Istana Negara, ya Cynthia. Kalau boleh saya bacakan daripada awal, ini merupakan kenyataan yang ditandatangani oleh Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, di mana kenyataan ini menyebut bahawa adalah dimaklumkan bahawa lanjutan daripada sesi menghadap ketua-ketua gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pada jam 4.30 petang tadi di Istana Negara. Proses seterusnya adalah sesi menghadap 30 ahli Dewan Rakyat daripada Barisan Nasional, dan sesi menghadap secara individu ini dijadualkan berlangsung pada jam 10.30 pagi esok di Istana Negara, dan proses ini adalah bertujuan supaya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Dan kenyataan ini juga menyebut bahawa Seri Paduka Baginda menyeru dan menasihati seluruh rakyat agar bersabar dan bertenang sehingga proses bentukan kerajaan baru dan pelantikan bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 selesai. Seri Paduka Baginda turut menyeru rakyat untuk bersama mendoakan supaya proses tersebut dipermudahkan dan berjalan lancar demi kepentingan tanah air yang tercinta. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Jadi kalau kita memahami titah Baginda bahawa proses ini haruslah dilakukan secara jangan cepat-cepat nak habis. Ia harus ada satu tertib itu ada. Okey, saya rasa perkara yang penting kita perlu ambil daripada statement ini ialah proses seterusnya ialah sesi menghadap 30 ahli Dewan Rakyat daripada Barisan Nasional. Apa kita boleh fahami daripada kenyataan tersebut? Ini merupakan satu petunjuk bahawa Baginda memberi ruang kepada Barisan Nasional dan mendengar sendiri. Walaupun apabila rang undang-undang Akta Lompat Parti dah diperkenalkan dan ketua blok, tapi Yang di-Pertuan Agong menunjukkan sifat keadilan beliau untuk mendengar sendiri satu persatu. Sejauh mana dari segi majoriti atau minoriti ataupun diterima sepenuhnya bergantung kepada wawancara tersebut. Saya ingat wawancara itu 10 minit je. Dia nak sahkan, Baginda nak sahkan bersetuju atau tidak. Ini merupakan satu, saya ingat, privilege daripada Yang di-Pertuan Agong untuk membuka ruang tersebut. Maknanya Barisan Nasional diberikan ruang untuk bersuara sama ada nak menyertai atau tidak. Dan Yang di-Pertuan Agong boleh memberi begitu saja, tapi nak mendengar sendiri daripada ahli-ahli parlimen, 30 orang ahli parlimen tersebut. Ini merupakan satu perkara yang perlu difikir semasak-masaknya oleh ahli parlimen itu sendiri. Sebab ini akan memberikan impak masa depan Barisan Nasional sendiri, survival politik mereka sendiri, dan juga bagaimana mereka akan mampu menggunakan apa juga keputusan mereka untuk memulihkan UMNO dalam masa jangka pendek dan jangka panjang. Ya, tapi saya juga ingin mengambil statement daripada Dewan Tertinggi Barisan Nasional pada petang tadi yang menyatakan bahawa mereka telah membuat keputusan untuk tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan dan akan kekal menjadi pembangkang. Yang ini sebenarnya kenyataan yang lama, yang terbaru dikeluar oleh, saya ingat, Datuk Seri Zamri Khadir. Ya, Zamri Khadir, ya. Dia kata dia terbuka, Dewan Tertinggi terbuka untuk berunding dengan mana-mana pihak. Ada percanggahan, ada percanggahan di situ. Pendapat, pembezaan pendapat. Itulah Seri Paduka Baginda ingin menjumpa secara individu setiap ahli parlimen BN untuk menentukan bahawa mereka menyokong
PN ataupun PH. Ini menyerupai masa langkah Sheraton 2 tahun dahulu di mana baginda juga menjumpa dengan tiap-tiap individu MP. Okey. Okey, dan kalau boleh ini yang kenyataan, inilah rupa kenyataan yang baru sahaja dimuat naik di Facebook Istana Negara dan apa yang kita boleh jangkakan dari sini ialah apabila 30 ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional itu dapat menghadap Ketua Duli Yang Maha Mulia, maka jawapannya itu mungkin juga berbeza. Kiranya setiap individu MP dari Barisan Nasional itu mungkin dapat menyatakan sokongan mereka secara lisan dan sokongan itu bukanlah seragam jawapannya. Adakah ini satu kemungkinan? Doktor lihat bagaimana? Kalau kita lihat daripada cara proses itu, saya kira setiap ahli parlimen itu berhak untuk menyuarakan pandangan mereka. Tapi akhirnya saya kira sebab pada keputusan awalnya mereka menyerah kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Sudah ada caveat di situ. Jadi mereka cuma menzahirkan apa yang mereka pandangan mereka. Tapi akhirnya terpulang kepada kebijakan Yang di-Pertuan Agong sebab mereka sudah serahkan kepada keputusan Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong baginda hendak mendengar saja. Mengesahkan saja. Ya, hendak mendengar saja. Tapi kuasanya walaupun apapun keputusan di dalam dengan satu mungkin berlainan sikit tapi akhirnya kuasa dipulangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Hemat Yang di-Pertuan. Ya. Ini yang perlu kita perlu kita ingat dan tegas sebab mereka pada dulu bersetuju untuk menyerahkan kebijaksanaan agung. Tapi yang sana nak dengar sendiri kemudian barulah baginda membuat keputusan. Apapun yang mereka zahirkan, akhirnya kuasa tertinggi ditentukan Yang di-Pertuan Agong. Ini jelas. Adakah juga parti-parti dari Borneo akan dipanggil untuk menghadap dalam konteks saya kira mungkin apabila sesi ini selesai, Yang di-Pertuan Agong mempuas hati, sama ada ya ataupun tidak. Ya, kalau Yang di-Pertuan Agong rasa kalaulah dikatakan Barisan Nasional barangkali bersetuju dan Yang di-Pertuan Agong tekankan tentang perpaduan, bukan kerajaan perpaduan tapi perpaduan. Perpaduan itu meliputi pelbagai dan kita ada etnik, wilayah, agama dan sebagainya. Jadi perlunya pelibatan daripada JPS misalnya. Jadi Yang di-Pertuan Agong sebab itu saya kira baginda akan turut jika ada keperluan untuk menjemput meminta ketua JPS dan pemimpin DPS untuk menghadap ahli-ahli parlimen dia sendiri sama seperti Barisan Nasional. Kalau tadi kita mendengar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita juga nak beritahu audiens kita juga kita tengah menunggu untuk sidang media Tan Sri Muhyiddin Yassin pula di kediaman beliau di Bukit Damansara dan kalau anda boleh saksikan di kaca televisyen anda, kameraman kita pun sudah bersedia hanya menunggu masa untuk sidang media tersebut bermula dan kita akan membawakan secara live ini visualnya di luar perkarangan kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Kita masih lagi menunggu ketibaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak bawa kembali kita punya perbincangan kepada politik dan akhirnya politik ini untuk apa? Untuk membentuk satu kerajaan seperti Dr. O sebutkan tadi dan kerajaan itu haruslah stabil dan kita percaya Ketua Duli Yang Maha Mulia sedang melakukan yang terbaik untuk menghasilkan sebuah kerajaan yang stabil dan boleh bertahan lama. Tetapi akhirnya kita yang melaksanakan ialah badan eksekutif adalah individu-individu yang kita lantik pada Sabtu yang lalu. Perkara pokok pendapat doktor yang perlu dilakukan oleh mana-mana kerajaan untuk mewujudkan kestabilan tadi. Tadi doktor ada sebut mengenai CSA dan convention di negara luar yang mengamalkan sistem Westminster juga ada sebut mengenai coalition agreement. Yeah. Pendapat Dr. O, apa perkara pertama yang boleh dilakukan oleh kerajaan yang akan dilantik kelak untuk menjamin kestabilan berpanjangan? Seperti apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang caretaker ni Datuk Seri Ismail Sabri iaitu mendapat CSA daripada pihak pembangkang. Jadi itu menstabilkan kerajaannya selama lebih daripada 1 tahun, iaitu pemberontakan di dalam parti beliau sendiri, iaitu UMNO, yang menyebabkan kita adanya pilihan raya sebegitu cepat. Jadi itu memang mesti reach out
yang dipanggilkan reach out across the political divide kan, untuk dapat sokongan daripada pihak pembangkang. Jadi sekarang di negara ini mungkin kita ada dua kumpulan ataupun kohort pengundi-penundi, iaitu ada satunya yang mereka lebih mungkin berfikiran reformis dan mereka menyokong coalition Pakatan Harapan tersebut. Tapi ada juga kohort pengundi-pengundi mereka ingin menetapkan apa yang sedia ada di negara ini ataupun lebih konservatif, dan mereka juga berbilangan ramai dan menyokong Perikatan Nasional. Jadi sekarang sesiapa yang menjadi Perdana Menteri dan membentuk kerajaan yang baru, dia selain daripada reaching out pergi pembangkang, dia mesti juga reach out kepada kohort-kohort pengundi-pengundi, apa yang dikatakan pokoknya adalah pengundi-pengundi yang telah mereka mengundi untuk pilih ahli-ahli parlimen yang mereka dapat membayangkan nilai-nilai mereka. Pengundi-pengundi tegar mereka ataupun pengundi-pengundi atas pagar yang Doktor cuba nyatakan ni? Di dalam pilihan raya ini mungkin pengundi-pengundi atas pagar tidak banyak. Mereka yang mungkin tidak suka UMNO, mereka terus berhijrah ke Perikatan Nasional. Jadi pengundi-pengundi baru, jika kita tengok analisis preliminary, mereka mungkin lebih memilih Perikatan Nasional juga. Okey. Saya ingin melontarkan soalan kepada kedua-dua tetamu kita. Kalau kita melihat nombor yang sedia ada, tiada pun satu gabungan yang mendapat 112. Jadi senarionya ialah kemungkinan ialah kerajaan minoriti ataupun kerajaan campuran. Kalau kita lihat melalui kebiasaan yang di-Pertuan Agong tadi dengan mengambil meminta 30 ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menghadap, ia seolah-olah ke arah kerajaan campuran. Bagi ruang untuk kerajaan campuran. Dan saya kira kalau ruang kerajaan campuran itu gagal dilaksanakan, tidak ada konsensus misalnya, akhirnya ia akan kembali kepada kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti tapi dengan adanya seperti kata Prof. Oil dengan CSA. Dengan CSA itulah saya kira ia akan menjadi lebih teguh lagi, sebab sebelum ini hanya persefahaman. Yang ini CSA dengan lebih terperinci, lebih menyuruh dan lebih memberi pelbagai kesan, impaknya terhadap seluruh cakupan dan lingkungan untuk memuaskan hati semua pihak. Jadi pada masa yang sama, saya kira rakyat Malaysia sudah belajar dari pengalaman 2018. Bagaimana suasana politik sudah tidak ada kerajaan yang majoriti sekarang ini. Bukan satu trend yang berlaku di Malaysia. Merupakan trend yang berlaku di seluruh dunia. Dan benda ini perlu diterima hakikat. Sebab itulah sekiranya pembentukan kerajaan campuran itu tidak berlaku, pilihannya ialah kerajaan minoriti yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang menguasai blok yang terbesar. Tapi saya kira sudah pasti Perdana Menteri yang baru nanti mahu satu kerjasama yang erat, yang meliputi apa yang mereka kata, meliputi etnik, agama dan wilayah yang besar. Sebab itulah yang di-Pertuan Agong juga faham dengan sentimen kemahuan daripada semua pihak, terutamanya golongan moderate dan golongan yang progresif. Okey, baik Prof, kita nak pergi Dr. Orison nanti, tapi difahamkan live daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bermula. Kita terus sahaja ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucap terima kasih pada media yang saya kira dah tunggu begitu lama nak cari berita. Tadi saya telah pun pergi menghadap Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Pertuan Agong di Istana Negara jam 4.30 bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Jadi Presiden PAS. Dan di situ kami telah pun dimaklumkan oleh tuanku tentang perkembangan mutakhir berhubung dengan status penubuhan kerajaan baru selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini. Saya nak menjelaskan bahawa
Semalam kita telah pun pergi menyerahkan ini secara online dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak Istana Negara, iaitu untuk membuktikan bahawa kami daripada Perikatan Nasional dengan gabungan banyak parti-parti dan ahli-ahli parlimen parti-parti yang lain berjumlah 115 dengan SD, disokong oleh SD, dikemukakan pada pihak Istana Negara. Dan di sini telah pun ada surat akuan penerimaan daripada Datuk Nazim bin Muhammad Alim, Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Tuan Agong mengesahkan menerima dokumen ini. Saya nak menunjukkan bukti bahawa waktu saya menyerahkan ataupun kami menghantarnya melalui email, ini bukti bahawa kami waktu kita serah mempunyai sejumlah bilangan ahli parlimen melebihi daripada 112. Ya, melebihi daripada 112 yang dikehendaki dalam perlembagaan negara. Jadi sebab itu kami yakin kami sewajarnya boleh membentuk kerajaan. Tapi maklumlah bila saya menghadap tadi ada dikatakan yang ini tidak mencukupi. Saya tidak tahu apakah sebab-sebab di sebalik itu, tapi buktinya ada di sini. Itu satu. Jadi selepas itu kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government, unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Tuan Guru pada sama, memang kita dah sepakat atas sebab-sebab yang kita tahu kenapa kita tak boleh bersama dengan PH. Ini umum orang tahu apa sebabnya. And that is a stand that we have taken for that purpose lah. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan. Okey? Okey. Apa seterusnya tadi? Tan Sri, any next step, Tan Sri? Menarik sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan dengan mengemukakan bukti 115 SD di tangan beliau. Tetapi kalau kita dengar daripada press conference Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, ada sebut unity government. Walaupun cadangan itu ditolak. Okey. Apa yang dibaca daripada kalau unity government ini ialah gabungan parti-parti yang terlibat dalam pihara ini, melibatkan PH, Perikatan Nasional, malah GPS, Barisan Nasional dan yang lain. Jadi sudah tentu dari segi kotanya tentu melebihkan kursi yang paling banyak. Cuma disebabkan ideologi parti politik, Perikatan membuat keputusan untuk tidak menolak kerajaan perpaduan tersebut. Jadi dengan kata lain sekarang ini kalau kita melihat apa yang tindakan seterusnya yang Dewan Agong, apabila satu kesatuan kerajaan perpaduan ini tidak disetujui, opsinya opsi yang kedua. Opsi kedua ialah kerajaan campuran. Dengan ini, dengan kata lain, blok parti politik yang terbesar itu diberikan ruang untuk berunding dan juga tuanku ingin melihat sejauh mana sokongan daripada parti yang menyerahkan kebijakan agung itu untuk menyokong mana-mana. Jadi ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga ialah kerajaan minoriti. Ini juga satu bentuk agak baru di negara kita, tapi benda itu bukanlah sesuatu yang baru di negara luar dekat dunia. Jadi maknanya sekarang ini sudah ada 3 opsi. Opsi pertama sudah tiada, dan tolak. Sekarang ini opsi yang kedua. Opsi yang kedua, kerajaan campuran. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita lihat tindakan tuanku untuk memanggil Barisan Nasional dan juga barangkali GPS lepas itu. Tapi walaupun ahli parlimen itu berhak menzahirkan pandangan, tapi disebabkan mereka sudah
menyatakan keputusan Barisan Nasional itu terpulang kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Maknanya apapun yang dizahirkan nanti, Yang Tuan Agong akan membuat keputusan baginda. Itu Yang Tuan Agong sekadar nak mendengar pandangan, pendapat, pendidikan, tapi akhirnya keputusan itu dikembali kepada Yang Tuan Agong. Sebenarnya mereka putusan sendiri oleh Barisan Nasional. Sama juga dengan JPS. Okey, Dr. Oh, kalau kita melihat perkonvensyen, ini siapa yang jadi kerajaan bukanlah siapa yang dapat blok terbesar, tetapi siapa yang dapat majoriti, betul? Tapi itulah situasinya ketika ini. Sri Paduka Baginda, seorang pemimpin di dalam parlimen, dia mempunyai kemungkinan yang terbesar dapat memperolehi confidence ataupun keyakinan majoriti ahli parlimen. Dia itu dalam hemat dalam hemat Baginda. Dia itu pandangan Baginda bahawa pemimpin ini dia kemungkinan terbesar akan dapat keyakinan majoriti di parlimen. Tapi apa yang kita lihat tadi, mungkin yang di mana Baginda akan berjumpa dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional secara individu besok pagi, ini mungkin kerana Baginda 2 hari dahulu meminta supaya pengerusi-pengerusi parti-parti ataupun gabungan-gabungan parti untuk memberi satu surat kan, parti saya, semua MP saya akan sokong sesiapa menjadi Perdana Menteri. Tetapi pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak stop begitu sahaja. Mereka selain daripada surat tersebut juga ada menyerahkan banyak apa yang ditunjukkan tadi, iaitu SD ataupun Statutory Declaration. Jadi mungkin umpamanya dalam surat Datuk Seri Zahid Hamidi mungkin mengatakan semua MP saya sokong Tan Sri Muhyiddin ataupun Datuk Seri Anwar, tetapi adanya SD yang berlainan. SD mungkin dari individu ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tertentu yang menyatakan bukan, saya tidak sokong Muhyiddin tapi sokong Anwar. Jadi Baginda mesti mengesahkan bahawa apa-apa pendapat mereka yang secara teliti lah. Tapi kita kena sedar kan, apabila akta lompat parti dipunangkan, SD itu dah tidak relevan. Ia cuma untuk menyatakan sesuatu, tapi ketua blok yang berkuasa. Okey. Bagaimana pula dengan kalau kita melihat nombor secara nombor 112 magic number kan, bagaimana pula dengan blok Borneo pula? Sejak beberapa hari ini selepas PRU ke-15 banyak kenyataan dikeluarkan, sokong ini, sokong tu, tapi akhirnya apa yang penting kita lihat untuk dilihat? Hari kedua, iaitu hari Ahad kan, Abang Jo telah menyatakan bahawa mereka akan sokong Tan Sri Muhyiddin, dan GIS juga berkata bahawa kita akan bergabung dengan GPS kan, GPS GIS satu blok, dan Abang Jo kata kita akan sokong Muhyiddin. Tapi apa yang kita dengar bahawa adanya backlash daripada GPS kerana kalau anda menyokong Tan Sri Muhyiddin, dia itu menyokong PAS juga yang merupakan parti komponen yang dominan dalam Perikatan Nasional. Jadi ada keramaian MP-MP dalam GPS mungkin tidak comfortable dengan bekerjasama dengan PAS. Iaitu kenapa Abang Jo punya statement yang terkini menyatakan bahawa diserahkan kepada kebijaksanaan Baginda. Okey, baik. Jadi banyak lagi mungkin lama lagi baru kita nak tahu siapakah Perdana Menteri baru ke-10. Tapi bagi saya apa yang penting, Cynthia, political aside, tapi kita kerukunan rakyat Malaysia ni yang paling penting. Ya. Tapi itu kita akan bincangkan selepas ni. Kita ke rehat dahulu, kembali selepas ini. PRU 15 Malaysia sudah memilih. Yang menang tak menang semua. Yang kalah pun tak kalah semua. Siapa bakal mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri? Debaran perkembangan pasca pilihan raya umum ke-15 dari pintu Istana Negara sehinggalah ke tangga Perdana Putra. Semuanya akan membawakan kepada anda bermula Ahad 20 November di saluran 501
astroawani.com dan semua platform media sosial Astro Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucap terima kasih pada media yang saya kira dah tunggu begitu lama nak cari berita. Tadi saya telah pun pergi menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong di Istana Negara jam 4.30 bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Jadi Presiden PAS. Dan di situ kami telah pun dimaklumkan oleh tuanku tentang perkembangan mutakhir berhubung dengan status penubuhan kerajaan baru selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini. Saya nak menjelaskan bahawa semalam kita telah pun pergi menyerahkan ini secara online dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak Istana Negara, iaitu untuk membuktikan bahawa kami daripada Perikatan Nasional dengan gabungan banyak parti-parti dan ahli-ahli parlimen parti-parti yang lain berjumlah 115 dengan SD, disokong oleh SD, dikemukakan pada pihak Istana Negara. Dan di sini telah pun ada surat akuan penerimaan daripada Datuk Nazim bin Muhammad Alim, Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Tuan Agong, mengesahkan menerima dokumen ini. Saya nak menunjukkan bukti bahawa waktu saya menyerahkan ataupun kami menghantarnya melalui email, ini bukti bahawa kami waktu kita serah mempunyai sejumlah bilangan ahli parlimen melebihi daripada 112. Melebihi daripada 112 yang dikehendaki dalam perlembagaan negara. Jadi sebab itu kami yakin kami sewajarnya boleh membentuk kerajaan. Tapi maklum bila saya menghadap tadi ada dikatakan yang ini tidak mencukupi. Saya tidak tahu apakah sebab-sebab di sebalik itu, tapi buktinya ada di sini. Itu satu. Jadi selepas itu kerana dikatakan tidak ada satu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government, unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Tuan Guru pada sama memang kita dah sepakat atas sebab-sebab yang kita tahu kenapa kita tak boleh bersama dengan PH. Ini umum orang tahu apa sebabnya. And that is a stand that we have taken for that purpose lah. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan. Okay? Okay. Baik, bertemu lagi dalam Malaysia Memilih. Masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, dan juga Dr. Oh Ee Sun, Fellow Kanan Institut Hal Ehwal Terbangsa Singapura. Kita juga dah ada 2 sidang media, Cynthia, dan nampaknya kalau boleh simpulkan memang sekarang masih lagi deadlock, ya, masih lagi ada kebuntuan itu. Dan kita pertama sekali kita nak tengok siapakah Perdana Menteri, dan kedua kita nak tengok siapakah yang boleh tubuh kerajaan. Tetapi pada masa ini, manakala ia deadlock, kita pada masa sama juga tidak boleh membiarkan negara kita, masyarakat yang berbilang kaum, berbilang latar belakang, berbilang budaya, berbilang region ini, berbilang wilayah ini terpecah belah. Jadi saya nak cakap mengenai reconciliation. Alright. Sebelum pergi ke reconciliation, saya nak bawa dulu ke reconciliation, tapi reconciliation itu kenalah dilaksanakan oleh badan eksekutif yang bakal terlantik nanti. Jadi badan eksekutif idaman, apakah imajinasi terhadap badan eksekutif yang akan tertubuh pasca PRU ke-15 nanti? Mungkin sebuah kerajaan yang baru tersebut yang terpenting sekali ialah membentang sebuah bajet yang baru untuk negara ini, adanya
expenditure dan sebagainya boleh dilaksanakan. Dan kedua ialah merangsangkan ekonomi negara ini yang semakin merosot di kebelakangan ini. Jadi kalau you dapat membaiki tahap kehidupan rakyat jelata, maka rakyat jelata yang tidak kira bangsa ataupun agama ataupun wilayah, semua akan terus menyokong kerajaan tersebut. Jadi mesti sebuah kerajaan yang kompeten, yang kompeten, yang dapat berpakaran, yang dapat membaiki ekonomi negara ini. Yang terpenting sekali. Ya, kita perlu seorang Perdana Menteri yang berprestasi tinggi, yang boleh pergi bukan saja ke kampung, dia boleh boleh ke bandar, boleh kebangsaan, boleh di peringkat antarabangsa, dihormati juga di dalam dan luar negara, dan mempunyai vision yang besar untuk rakyat, dan akhirnya akan mewujudkan tokoh negarawan yang baru dalam kelompok Perdana Menteri kita yang akan datang. Ini merupakan satu cabaran juga, dan juga satu harapan daripada suara rakyat. Rakyat dia tak kisah siapapun jadi Perdana Menteri, asalkan mereka dapat memberikan pembangunan yang melimpah, membuat dasar yang lebih baik, memastikan kehidupan suasana ekonomi yang lebih stabil. Bagaimana hendak membayar hutang-hutang negara misalnya yang ditanggung begitu banyak sekali. Bagaimana nak menangi isu pekerjaan. Memang rakyat Malaysia ada pekerjaan, terutama gaduhan, tapi bagaimana pula dengan gaji yang munasabah? Yang kehidupan di Kuala Lumpur dengan pendapatan kurang 2,000 begitu sangat perit bagi mereka. Yang inilah yang orang anak muda sebenarnya mahukan. Sesuatu yang dapat memberikan kesegaran, dapat yang memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Jadi inilah yang rakyat tunggu-tunggukan, siapakah sosok Perdana Menteri yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab keputusan akhir Agong itu menentukan masa depan negara, menentukan hala tuju negara, dan juga menyebabkan membangkitkan semangat untuk memulihkan kembali Malaysia, untuk membawa kembali Malaysia ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Keputusan di tangan Baginda, kita pun telah memilih di peti undi, tapi sekarang terserah kepada kebijaksanaan dan hemat Baginda. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada keputusan pilihan raya umum, memang terselah sangat nampak satu fragmentation. Ya, kalau kita lihat pola pengundiannya, masyarakat di Semenanjung terbahagi kepada dua segmen. Contohnya di urban, di kawasan lebih selatan, kita nampaknya pengundi yang mahukan ciri-ciri kerajaan yang lebih multiracial. Kalau kita lihat di sebelah utara sikit, sebelah pantai timur, mereka mahukan sebuah kerajaan yang lebih berpaksikan kepada nilai-nilai agama Islam. Jadi cabaran selain pada ekonomi, cabaran yang kedua terbesar mungkin saya melihat ialah untuk bagaimana nak reconciliation yang disebutkan oleh AK tadi. Bagaimana ketua atau leader Perdana Menteri ke-10 ini dapat membawa kedua-dua segmen yang polarized ini kembali mencari titik pertemuan, commonality. Dengan lantikan Perdana Menteri, juga adanya lantikan, mungkin ada kelantikan timbalan Perdana Menteri kan. Jadi jika kita ada timbalan Perdana Menteri daripada nombor satu, mungkin 1-2 kaum, dan juga wilayah Malaysia Timur seperti dari Sabah ataupun Sarawak, mungkin kita yang datang dari Sabah Sarawak boleh membeli sedikit sebanyak contoh atau teladan bahawa negara ini yang berbilang kaum ini kita dapat berhidup dengan harmoni, dengan dapat berkongsi meja untuk berbincang apa cabaran yang menghadapi negara ini, dan tidak sepatutnya hanya selalunya bertengkar di antara satu sama lain. Prof, bagaimana pula dengan melihat kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin tadi yang tegas mengatakan tidak akan bekerja dengan Pakatan Harapan? Okey, saya kira itu yang saya ulang ini kali ketiga kan. Maknanya kalau kerajaan perpaduan itu ditolak, pilihan kedua ialah kerajaan campuran. Dan pilihan ketiga jelas kerajaan minoriti. Itu bergantung kepada apa yang berlaku dalam tempoh 36 jam kali ini. Jadi ini apa yang ditentukan
hari ini, besok dan lusa barangkali sepatutnya sudah boleh berangkat sumpah sebenarnya, akan menentukan masa depan negara. Kita bagaimana nak menyatukan negara. Di satu pihak ada puak yang memelihara apa yang tradisi yang terdahulu yang dikalikan dalam politik sebagai konservatif. Di tengah-tengah pula cuba mengekalkan keseimbangan antara tradisi dan juga yang paling kanan. Tidak berpertangan yang terlalu ekstrim. Jadi mereka kelompok moderat. Macam mana nak mengimbangkan antara kelompok tradisional konservatif ini untuk dibawa ke tengah ataupun berada di jalan tengah. Sebab Malaysia selalu menekankan bahawa mereka menekankan dasar yang moderat. Moderat itu pertengahan. Dia tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, tapi inilah hala tuju yang rakyat Malaysia mahukan, terutama yang berada di Lembah Kelang, yang juga yang di Sabah Sarawak, yang penting kan moderat. Mereka boleh hidup satu rumah. Ada berapa agama? Saya pernah pergi kerja lapangan di Sarawak. Satu rumah itu ada agama Kristian, ada agama Islam, ada agama tradisional. Tapi boleh hidup di satu rumah berpuluh tahun lamanya. Kenapa? Sebab mereka menghormati dan tahu apa batasnya. Bayangkan lebih berpuluh tahun hidup bersama. Ini kehidupan yang moderat, yang tahu batas dan tidak terlalu ekstrim pandangan mereka, tapi atas dasar hormat yang menyatukan mereka. Ya. Dan saya nak tanya mengenai apabila kalau kita lihat map peta politik macam yang Cynthia sebutkan tadi, memang ada color block biru, merah, hijau. Ini pula kalau di extrawarni.com lah, untuk GPS kami gunakan color ungu, ya. Jadi dan di Sabah Sarawak mungkin ada di Sabah mungkin ada color yang agak colourful di Sabah. Persoalannya gini, bagaimanakah untuk apa yang kita boleh katakan kepada seorang warga negara, seorang rakyat senegara kita nanti, yang bahawa anda juga walaupun apa yang anda undi itu ya tidak menjadi sebuah kerajaan, anda juga masih ada peranan dalam negara kita pasca PRU ke-15. Ada tak mesej-mesej yang seperti itu? Memangnya ada perkembangan politik di negara ini sejak tahun 2018. Jadi tiada lagi satu blok politik yang dapat mendominasikan arena politik di negara ini, kan. Kita sekarang ada 3 gabungan yang terbesar sekali, tetapi perkembangan politik adalah begitu cepat. Mungkin dalam pilihan raya yang akan datang, mungkin adanya gabungan-gabungan yang lain, mungkin gabungan yang sedia ada ini, mungkin mereka akan menjadi semakin lemah dan sebagainya. 2 tahun sebelum ini, kita tidak dapat membayangkan adanya Perikatan Nasional umpamanya, kan. Jadi ini merupakan satu perkembangan politik, perkembangan demokrasi ataupun democratization yang sangat sehat bagi saya. Jadi yang penting kita dapat melihat gambaran yang besar ini dan tidak terkongkong, tidak mengkongkongkan kita satu sama lain dalam fikiran kalau saya hidup, engkau yang tidak akan hidup dan vice versa, kan. Jadi ini bagi saya yang terpenting sekali, bahawanya kemungkinan untuk berubah lagi secara politik bagi negara ini. Okey. Baik, dalam kita membincangkan di on air, kita juga membawakan banyak perkembangan di laman web extrawarni.com. Jika kita boleh mirror ini dia antara update terkini pada hari ini sepanjang hari yang baru sahaja berlangsung tadi. Kita memainkan sidang media Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana katanya ketika ini tiada keputusan siapa Perdana Menteri buat masa ini. Kita masih tidak mengetahui siapakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia, tetapi kita juga menerima kenyataan daripada Istana Negara, di mana yang Baginda Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa Baginda akan berjumpa dengan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional dan mereka akan menghadap yang di-Pertuan Agong secara individu esok. Ya. Dan antara lain juga penting untuk kita nak emphasize bahawa walaupun kita masih belum mengetahui siapakah Perdana Menteri baharu Malaysia,
kerajaan masih berfungsi dengan baik. Ya. Kerajaan caretaker bersidang seperti biasa, membentang bajet mini untuk gaji penjawat awam. Ini antara intipati-intipati perkembangan politik dan kerajaan. Saya nak kita kembali ke discussion. Silakan. Kalau tadi kita juga setuju bahawa zaman di mana satu-satu parti individu menjadi dominan sudah berakhir. Ya, dan kita juga setuju bahawa berdasarkan map politik semasa region kita terbahagi kepada blok-blok politik, right? Dan pada masa sama juga bergerak ke hadapan. Saya nak tanyakan pendapat kedua-dua pakar kita di sini, bagaimana untuk kita insulasikan rakyat kita, rakyat Malaysia dalam kerangka tiada parti yang dominan ini. Maksudnya kita kena sedar dan sedia bahawa okey, bergerak ke hadapan. Memang realitinya kita kena bersedia bahawa tidak akan ada lagi mana-mana parti dominan dalam politik Malaysia ke hadapan ini. Okey, Doktor. Kita perlu melihat memang perkembangan politik tidak terjangka. Pada masa sama kita perlu raikan perkembangan selagi ia tidak melibatkan unsur-unsur yang boleh merosakkan perpaduan negara. Apabila kita meraikan pelbagaian, setiap pihak itu perlu menghormati antara satu sama yang lain. Mereka perlu tahu batas-batas yang ada. Dengan adanya batas-batas yang ada, ia mampu memupukkan keharmonian. Yang kita nak ialah kesepaduan. Dan bagaimana ini boleh berlaku, kita kena lihat contoh masyarakat di Sarawak, bagaimana mereka boleh menjadi hidup dengan penuh harmoni. Satu disebabkan oleh kahwin campur. Mereka ada keluarga besar. Dari Sabah, dia juga ada keluarga besar. Ada kahwin Iban, ada kahwin Melanau, ada kahwin orang Ulu, Kenyah, Kelabit, Melayu, pelbagai. Bagaimana kami dekat Sarawak nak menuduh orang lain itu sebagai kafir misalnya, menuduh ada agenda dan sebagainya. Sebab apabila pihak di Semenanjung misalnya membangkitkan unsur-unsur bersifat keagamaan, sebenarnya di Sabah Sarawak sangat terasa. Sebab kita tidak dapat kita rasa tidak dapat membayangkan situasi itu yang berlaku. Kita kira sangat bagi kita sangat ekstrim. Maksudnya, sebab ia satu kelompok keluarga yang kelompok besar kita. Meaning dalam politik Malaysia ni sekarang kita kena fahamlah telajak perahu boleh diundur. Betul. Ya, jadi kita kena raikan, kita hormat sebab ia saling berhubung antara satu sama lain. Dalam konteks Sarawak, saya kata Sabah pun sama, keluarga besar ni ada pelbagai agama. Jadi tidak boleh kita nak teruskan dengan suasana yang kurang menghibah. Jadi walaupun kita meraikan kewujudan parti baru, kewujudan aliran baru, pemikiran, apapun pemikiran mereka, tapi ada batasnya supaya ia tidak melanggar menjadi sesuatu yang dianggap ekstrim bagi sesengah masyarakat, terutama di Sabah dan Sarawak. Okey. Dalam membincangkan perkara itu, Malaysia sebenarnya dalam keadaan yang amat unik sekali kerana tidak pernah dalam sejarah Malaysia kita terjadinya hang parlimen dan juga tidak pernah dalam sejarah politik Malaysia gabungan yang besar, yang grand, Barisan Nasional tewas sebegini. Jadi, ya, kita telah berubah. Mandat yang diberikan rakyat juga telah menunjukkan apa yang mereka masing-masing mahukan. Tetapi kita ada peluang untuk mencipta satu naratif bangsa yang baharu ketika ini. Dan kita ni dalam keadaan yang dikatakan critical juncture dalam kita membentuk kerajaan baharu. Dr. Oisan. Kita memang tersangat bertuah kerana perubahan politik, proses perubahan politik tersebut berlaku secara tenteram, ketenteraman, keamanan dan sebagainya. Kalau di negara lain mungkin ada ancaman yang bersenjata ataupun ada tentera yang akan melakukan kudeta dan sebagainya. Tapi kita langsung tidak fikir akan kemungkinan yang berlaku kegangguan tersebut ataupun kudeta tersebut. Jadi ini sangat bertuah dan kita mesti seperti apa yang dikatakan oleh Profesor meleraikan perbilangan kaum ataupun kebudayaan dan sebagainya ini sebagai satu sumber kekuatan kita sebagai sebuah negara. Bayangkan mana ada sebuah negara yang dapat berhubung dengan ekonomi yang terbesar di dunia, India, China dan sebagainya secara tersangat lancar. Kita ada golongan daripada masyarakat kita yang dapat berhubung dengan mereka secara lancar, membuat bisnes dan sebagainya.
sebagainya. Dan itu adalah sumber kekuatan yang tersangat disegani oleh negara-negara lain. Di negara-negara lain semuanya satu bahasa, satu budaya sahaja. Mereka tersangat sukar, tersangat rumit untuk berhubung, untuk berintegrasi dalam dunia yang pentas dunia tersebut. Ya. Saya nak kembali kepada tempoh kempen, ya, di mana dalam tempoh kempen berkenaan ada seorang individu ini yang sudah pun mengeluarkan kempen yang bersifat keagamaan yang agak sensitif, ya, dan individu berkenaan sudah pun dikenakan tindakan oleh parti, ya, dan bagi saya ini adalah satu permulaan, mungkin agak terlewat, tapi ini adalah satu permulaan di mana kita nak mengajar rakyat Malaysia bahawa berkempen ini haruslah cara yang baik, tidak menyentuh sensitiviti agama. Kerana apa? Kerana selalunya bila politik dan kempen ini kita selalu bersifat emosional, ya, terutama sekali apabila menyentuh perkara-perkara yang sangat dekat dengan kita. Adakah bergerak ke hadapan ini apabila kita cuba untuk membuat satu definisi baru dan imajinasi baru Malaysia dan demokrasi Malaysia, kita harus sentuh perkara ini secara ikhlas. Memang. Dan secara transparent. Bahawa jangan ini jangan, ya ini ya, dan semua orang sekarang ni tak ada parti yang dominan, kan, dan semua orang berdasarkan kuasa suara Malaysia harus menetapkan bahawa yang inilah amalan politik, inilah amalan demokrasi, inilah amalan kempen. Bolehkah kita ke arah situ, Doktor? Mana dulu? Apabila terdapat apabila kempen, kita tahu kegairahan terutama anak-anak muda yang terlibat dalam baru terlibat dalam politik ataupun yang sudah lama kadang terlalu gairah untuk mendapatkan kemenangan, untuk menarik sokongan, sehingga mereka pada satu tahap secara tidak, bagi saya mereka secara tidak sengaja, tanpa sedar, mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris hati etnik lain dan terbuka dan dirakam pula dan tular di media sosial. Saya kira perkara ini sepatutnya tidak berlaku dalam konteks Malaysia dengan pelbagai etnik dan sebagainya. Sebab secara logikanya, kita sebagai sebuah masyarakat telah dididik melalui pelbagai, melalui ejen sosialisasi, melalui pendidikan yang tidak formal, di rumah dan kelompok masyarakat, dan untuk keluargaan, hingga ke pendidikan yang formal, melalui pendidikan di sekolah, universiti dan sebagainya. Dan kita juga sering diingatkan oleh pihak media supaya tentang perpaduan, keharmonian, tentang pentingnya menjaga rukun negara. Tetapi perkara ini terlepas. Tapi saya kira haruskah kita institutionalizekan adab berpolitik gaya baru dalam sistem demokrasi kita? Saya kira sebagai warga, tanpa mengira parti, dia perlu ingat konsep asal mereka, konsep asal sumber pegangannya. Kalau di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, kita di Malaysia ada rukun negara. Kita kena kembali kepada rukun negara sebagai ideologi nasional kita. Tapi apabila pemimpin-pemimpin besar sekali pun mereka semacam terlupa. Jadi kita perlu yang muda, yang media kena main peranan yang penting untuk mengingatkan mereka bahawa apa yang mereka buat itu tak bagus. Sepatutnya kepimpinan sepatutnya melalui talaudan. Bukannya kalau di satu tempat cakap lain, di satu tempat cakap lain. Ini bukan sesuatu yang dapat diterima oleh rakyat Malaysia masa sekarang. Dato' macam nak tambah? Ya, mungkin kita juga semasa kempen untuk pilihan raya, mungkin kita boleh mengadakan forum-forum pembahasan bagi calon-calon untuk mengemukakan apa yang mereka cadang untuk berkhidmat dengan rakyat dan sebagainya. Kalau mereka ingin serang calon-calon yang lain, itu boleh dapat dikendalikan oleh bahas-bahas tersebut. Jadi di Indonesia setiap kali mereka ada apa yang dipanggil pemilu mereka, mereka juga ada forum-forum untuk membahas. Tapi di negara kita langsung tiada calon-calon Perdana Menteri, mereka tidak ada forum untuk bertukar pendapat dan sebagainya. Jadi mungkin itu dapat mensederhanakan suasana politik yang
kebelakangan ini tersangat hangat. Ya. Kerana semasa pembahasan kan, you bahas tentang polisi, tentang dasar, bagaimana yang dapat memperbaiki kehidupan rakyat jelata dan sebagainya. You tidak mungkin dalam pembahasan tersebut, you serang atas isu-isu perkauman dan sebagainya. Katakanlah SPR ada buat ketetapan baru mengenai adab berkempen. Contoh, tidak boleh guna kata-kata makian. Itu memang ada sudah dalam regulasi SPR kita. Ya. Dalam kita memandang ke hadapan kerana kehangatan yang PRU pun telah berakhir, apa yang rakyat nakkan ketika ini ialah mengetahui siapakah yang bakal mengetuai mereka dalam kerajaan. Bukan sahaja muka baru calon Perdana Menteri tapi juga muka warga kabinet yang akan terbentuk nanti. Dan kerajaan baharu yang akan terbentuk ini perlulah berkhidmat untuk rakyat, semua rakyat, termasuk mereka yang tidak bersamanya, termasuk mereka yang menentangnya ketika pilihan raya nanti. Dan inilah saya rasa mesej yang kita juga perlu terapkan dalam kita membincang kerajaan baharu. Ya, memang dalam kabinet yang kebelakangan 2 tahun itu, adanya kita nampak menteri-menteri yang tersangat rajin berkhidmat, yang berpakar dan sebagainya, umpamanya KJ, Khairy Jamaluddin. Tapi kita juga ada menteri yang mungkin tidak bersifat begitu rajin. Jadi kalau kita ada satu kerajaan ataupun kabinet yang apa yang dikatakan idaman, jadi tiap-tiap menteri mereka ada sikit kepakaran di dalam bidang-bidang yang mereka akan menjadi menteri, dan juga adanya tata tertib kerja seperti menteri-menteri seperti KJ dan sebagainya. Ya. Prof, kalau jawatan bukan jadi taruhan, idea meletakkan kabinet teknokrat, adakah ia masih lagi idea yang boleh diterima atau legit atau tidak? Idea kabinet teknokrat ini saya kira itu dianggap anti demokrasi. Sebab tujuan pilihan raya ialah untuk memilih calon untuk menjadi pemimpin, menjadi menteri, timbalan menteri, membentuk kabinet. Apa gunanya pilihan raya diadakan tapi memilih semua teknokrat? Itu boleh merupakan langkah mementingkan diri sendiri dan bersifat individu yang dikawal hanya seorang ahli politik, yang lainnya semua teknokrat. Ini pada hemat saya memang sedemikian. Mungkin boleh ada segelintir teknokrat seperti Tengku Zafrul dahulu, tetapi dia menjadi calon, terus dia dikalahkan. Jadi mungkin dia tidak sesuai untuk menjadi seorang ahli politik. Okay. Maknanya teknokrat ini perlu, tapi bukanlah menguasai kabinet tersebut. Ada kena ia pelbagai latar belakang profesional untuk memastikan kepelbagaian dalam kabinet yang memberikan kepelbagaian pandangan juga. Kita ada lebih kurang dalam 3-4 minit lagi ya. Kalau kita boleh buat final lap. Okey, Dr. Oh, apa jangkaan anda, ada harapan anda untuk esok? Dalam tempoh kritikal 36 jam ini, kita pun tengah menunggu, rakyat pun tengah menunggu apa yang kita Jadi boleh. besok pagi ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan berjumpa dengan ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional tersebut, dan selepas tu Baginda mungkin akan tali semua nombornya, dan jika nombor itu melebihi 112, mungkin jadi calon Perdana Menteri itu ada tersangat jelas. Kalau tidak lagi jelas, mungkin akan panggil lebih ramai ahli-ahli parlimen. Mungkin blok Borneo sekali. Saya pula melihat ini kali keempat kelima saya tegaskan dalam projek ini, apabila kabinet perpaduan itu, kerajaan perpaduan itu ditolak, maka pilihan keduanya yang sekarang dilangsungkan ialah kabinet campuran. Adapun yang di-Pertuan Agong itu memanggil setiap ahli parlimen itu untuk memberikan pandangan, tuanku akan mendengar apa-apa saja pandangan, tapi akhirnya keputusan di bawah tertaluk kepada kuasa bicara tuanku, sebab blok parti tersebut menyerahkan kebijaksanaan. Maknanya tuanku mendengar dan keputusannya di tangan tuanku. Ya.
Okey, dan saya juga difahamkan kita akan ada sedikit pergerakan pada malam ini ya. Jadi itu akan kita siarkan dalam Awani 7.45 dan kita juga akan buat orang kata dari semasa ke semasa lah. Antaranya pergerakan dipercayai ya, saya mendapat laporan bahawa ada pergerakan di WTC World Trade Center pada malam ini dan kita akan buat laporannya dalam Awani 7.45 Cynthia. Ya, dan akhirnya kita semua perbincangan kita adakan ini adalah dalam satu proses demokrasi dan ini adalah perkara yang baru untuk Malaysia lagi. Dan kepada mungkin mereka rakyat Malaysia yang masih rasa tidak tenang tentang apa yang sedang berlaku kerana saya rasa tempoh masa untuk kita membentuk kerajaan kalau tak silap memang paling lama buat kali ini kecuali pada tahun 2020. Jadi bagi mereka yang ingin satu keyakinan bahawa kerajaan yang terbentuk nanti akan bukan saja kerajaan yang stabil tapi berpanjangan. Apa bentuk tersebut, Prof? Sebuah kerajaan yang berpanjangan mesti ada sokongan bukan sahaja 112 ahli parlimen tapi lebih, mungkin 120 ataupun 25. Jadi sekarang ada ini anti lompat parti, undang-undang anti lompat parti. Jadi susah sikit untuk mereka menukar keahlian parti, tetapi masih mungkin juga mereka tidak tukar parti tetapi tukar sesiapa yang mereka sokong. Jadi itulah yang masih menjadi kerumitan. Ini yang kita kena singkatnya menentukan kelangsungan kerajaan berpanjangan juga bergantung kepada dasar kerajaan yang yang akan datang. Sekiranya kabinet bersatu pun tetapi reaksi rakyat apabila berdepan dengan isu inflasi, masalah ekonomi dunia dijangka paling teruk, recession dijangka berlaku pada tahun depan, jika tidak ditangani baik ia akan membangkitkan banyak lagi isu, entah bendera apa yang akan keluar. Jadi inilah kita nak elakkan isu seperti bendera putih ke bendera hijau ke apa sekali daripada berlaku lagi. Tapi kelangsungan kerajaan itu bergantung bagaimana kerajaan baru nanti, Perdana Menteri jadi menyantuni rakyat, memberikan kesejahteraan hidup yang lebih baik supaya tidak ada reaksi-reaksi yang begitu meluas di media sosial, gerakan massa dan sebagainya. Ini pentingnya kerjasama semua pihak, kalangan rakyat, pemimpin politik tanpa mengira parti dan ideologi. Okey. Right. Okey. Kita nak wrap. Alright, kita sudah kehabisan masa. Terima kasih banyak ya dua orang pakar kita yang berada bersama kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Kita juga ada Dr. Oh Ee Soon, Fellow Kanan Institut Haiwan Antarabangsa Singapura, dan malam ini kita juga ada rakan-rakan setugas dalam Awani 7.45 dan Sinar Awani. Kita ada Fahmi yang mengikuti rapat pergerakan Tan Sri Muhyiddin, kita ada Niki yang mengikuti rapat pergerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin insya-Allah tak ada pergerakan di sana membuatkan laporan. Cuma ada sedikit pergerakan di The World Trade Center, semuanya dalam Awani 7.45 dan Sinar Awani selepas ini. Sekian saja. Saya Syamsuddin Johari. Dan saya Cynthia. Jumpa lagi.